Anak kita mungkin dah besar, kita rasa dia dah independen, tengok dia merajuk sebenarnya. Ya, dia rasa macam dah tak disayangi. Itu masalah kadang-kadang antara anak perempuan dengan ayah dia, kan? Ya, memang kena belajar. Ustazah pun cakap dengan suami apa semua, bang, kita kena tunjuk juga. Kita bersama dalam, kita cakna dengan perancangan mereka. Kita bukan nak rancang, nak atur-atur mereka, tak. Tapi kita sentiasa ada untuk semua perancangan mereka. Mereka nak cahaya mata, contohnya, okey, apa yang ayah boleh bantu. Ya, dah katalah dah lama kahwin tak dapat cahaya mata ke. Kena ada, kena call. Itu semua akan melembutkan hati anak-anak. Mesti. Bukan kata, biarlah dia dah besar. Jumpalah setahun 5-6 kali. Jauhlah. Sedangkan mak ayah semua, kita boleh mencorak keluarga kita menjadi yang lebih baik. Dan bila anak-anak kita menjadi yang baik, dia akan jadi anggota masyarakat yang baik. Ya, maknanya kebaikan itu tak akan berhenti. Dia akan terus berpanjangan. Ada putaran dia. So, sumbangan kita kepada masyarakat, kepada negara, kita didik anak-anak kita. Kita didik keluarga kita. Baik, Ustazah buka kalau ada sahabat-sahabat yang nak bagi pandangan ataupun ada persoalan, Ustazah harap sangat dapat menggunakan peluang yang ada ni ya untuk kita sama-sama discuss, ya, bincangkan tentang mendidik anak-anak ataupun membentuk keluarga yang bahagia. Ada mic kan? Siapa yang nak bertanya soalan boleh angkat tangan, insya-Allah nanti kita bagi mic, ya. Urus setia boleh tolong bantulah. Bangun. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Kat mana ya? Saya. Sama je ke? Allah. Okay, saya adik ikutlah ni. Adik Siti Sonofia. Okay. Saya daripada PTPTN. Okey. Sebelum tu saya nak cakap saya peminat setia Ustazah lah. Ya, terima kasih. Okey. Ustazah, macam saya nak tanya pasal cabaran pendidikan ya. Bukan sahaja pada anak-anak. Okey, pada anak-anak saudara kan. Macam saya cakap, saya tengok contohlah kalau anak buah saya kan. Dia kalau kita berkumpul contoh Hari Raya Haji kan. Kita jumpa diorang cerita macam diorang lebih advance tau. Cerita pasal social media, sosmed. Kalau diorang cerita pasal, diorang lebih tahu macam cerita pasal kenapa dia kelana, dia berbogel macam tu. So dia macam pandainya diorang tengok macam mana Ustazah nak ceritakan balik kat diorang ni tau. Kita pun tak boleh nak ceritakan sebab diorang selalu tengok benda-benda dalam kita tengok kan. Macam mana Ustazah? Benda itulah. Terima kasih Ustazah. Okey, masya-Allah ini memang cabaran. Wallahu a'lam, sahabat-sahabat, ini pandangan Ustazah. Setiap kita ni ada tanggungjawab. Kalau kita berdepan dengan situasi tersebut, kita jangan biarkan peluang untuk kita berbuat sesuatu. Maksud dia, jangan pula kita cuma berfikir merenung. Hei, budak-budak zaman sekarang, senyap mulut kita. Faham tak? Itu kalau 10 orang makcik-makcik dia buat macam tu, tak ada apalah. Sedangkan ada peluang kan, ada ruang depan mata kita, balik cuti, yang kita boleh memberikan nasihat yang baik. Al-Quran pun sebut, ya. Apa dia memang Al-Quran pun sebut berikan nasihat yang baik, ya, kata-kata yang hikmah. Jadi ini adalah keperluan manusia sepanjang hayat, sahabat-sahabat. Apa dia? Nasihat yang baik. Jadi kita dah berhadapan dengan situasi tu, tengok macam ni, sebagai makcik ke, kan? Kita cakap, hati-hati juga. Kita ni ada akal Allah bagi. Cakaplah nasihat yang baik. Jangan biar. Jangan pula minta link tu, link yang mana yang bogel-bogel tu. Minta link pula. Nampak tak sahabat-sahabat semua? Tak usah nak bagi tahu apa benda yang kita boleh buat. Bukan dapat rawat dalam masa sehari, betul tak? Ya, bukan terus kita duduk nak kedongan ceramah lah. Bukan macam tu. Dapat cakap sepatah lah. Dapat cakap 2 patah. Tapi jangan biar. Jangan biar. Kenapa jadi rosak? Sebab semua orang biar. Mak biar, makcik biar, sepupu biar, adik-beradik biar. Itulah jadi dia. Kalau mak dia mungkin dah tak larat nak cakap,
Makcik dia tolong cakap, mak dia akan appreciate. Kau tolong cakap kat budak ni. Sungguh cakap. Apa benda ni, bincang apa ni, ya Allah. Ya, kita pun cakap. Yang kita tengok Allah tanggungjawabkan. Memanglah dia mula-mula rasa macam siapa yang tak resah dengan nasihat kan. Tapi tak apa. Sekurang-kurangnya kita berikan nasihat yang baik. Dia yang lebih penting juga, sahabat-sahabat semua, anak-anak kita ni memang cabaran, memang pengaruh tu macam-macam, datang dari macam-macam sumber. Tapi kita jangan biarkan lompong. Maknanya apa? Kena bagi pengisian. Cara kita. Kalau kita tak bagi alternatif yang tu, kita tak dapat lawan pengaruh-pengaruh ni. Kita kata, alah tak menarik minat dia. Bagi je. Habis tu kalau tak menarik minat, langsung tak bagi apa-apa. Takkanlah 2 patah nasihat pun tak boleh bagi. Takkanlah usrah seminggu sekali tak boleh buat, sebulan sekali tak boleh buat. Sebab kita kata, alah dia takkan minat. Kita tak buat. Kita tak buat. Sungguh. Berbeza sahabat-sahabat. Contoh, kalau misalnya kata seorang mak ayah kan, sebulan sekali je. Kalau payah sangat seminggu sekali, sebulan sekali je. Kan anak-anak balik asrama ke, anak-anak dah kerja kat luar ke apa, datanglah baliklah rumah mak. Sebulan sekali je apa dia. Mak suka sangat buatlah usrah sebulan sekali je. InsyaAllah ada kesan dia pada keluarga. Banding dengan apa? Biar. Dan kita kata, lah biarlah budak-budak zaman sekarang. Biar. Oi, tak langat kita. Ya, sebab pengaruh tu terlalu pantas. Yang kita ni slow je kan, ya. Tapi sekurang-kurangnya kita buat sesuatu. Jadi menasihatkan, dan lagi satu, sebenarnya perkumpulan keluarga pada waktu-waktu cuti itu sangat boleh dimanfaatkan oleh orang-orang yang bijak dalam keluarga tersebut. Ustazah ambil contoh kawan-kawan Ustazah kan, orang bijak-bijak lah kot kan. Masya Allah, bagus sangat. Balik cuti hari raya haji contohnya. Mereka ni orang-orang bijak yang mengambil peluang. Maknanya dalam perkumpulan tu buat program tu, buat itu, buat ini, jaga solat jemaah. Anak-anak kecil tu supaya mereka tu tak adalah ambil handphone mak masing-masing, lepas tu duduk meniap-niarap apa semua. Buatkan program. Yang ini uruskan program kanak-kanak. Dia memang kena ada orang yang mengambil tanggungjawab tersebut. Kalau tak, macam tu lah. Tak ada apalah. Ya? Saya selfie ambil gambar, lepas tu kan tengok handphone balik. Tak ada apa yang special untuk untuk digunakan peluang tersebut. Sebab ini cabaran hari ini. Dulu lain, dulu ya Allah kan. Bila cabaran tu tak terlalu besar dan pantas macam hari ini, kita tengok dulu bolehlah slow and steady, sekarang tak boleh. Dia kena mak pun kena laju kena laju sangat. Wallahu a'lam. Ya, itu sikit pandangan Ustazah. Okey, silakan sahabat-sahabat yang lain. Ada soalan? Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Saya Zarina binti Yatim, memang merupakan peminat Ustazah juga. Okey Ustazah, saya berterima kasih sangat dengan Ustazah, dengan izin Allah. Memang saya memang mengikuti Ustazah, insya-Allah. Lepas tu macam mendidik anak-anak ni, saya mempegang dengan doa yang Ustazah kongsikan. Kalau kita rasa, sebab yelah anak-anak Ustazah pun sama macam membesar macam anak saya juga. Ada yang remaja kan, kadang-kadang tu kita akan terasa macam bila ada yang kadang-kadang tu berselisih pendapat, pandangan tu kan. Jadi saya nak share sama-sama dengan doa yang Ustazah bagi tu. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Masya-Allah, saya sangat rasa kesan dia Ustazah. Terima kasih saya pada Ustazah. Masya-Allah, alhamdulillah, terima kasih. Doa tu apa sajalah ya sahabat-sahabat, cabaran tu kita rasa kan. Kadang-kadang sebab dia macam ni. Dalam Quran pun sebut waja'alna ba'dukum li ba'din waja'alna ba'dukum fitnah. Dalam surah Al-Furqan maksud dia, kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain ujian.
Puan-puan terasa tak orang lain ni ujian kat kita? Terasa tak? Terasa kan? Duduk sebelah orang kuat tidur contoh sekarang kan. Tidur daripada tadi. Aduh, ujiannya. Duduk sebelah orang kuat bercakap. Ustazah pernah dengan ceramah, kawan sebelah bapak kuat bercakap. Penceramah tu asyik jeleng kat kita orang je. Dia bercakap, ada je. Ya Allah, ujian sungguhlah. Memang dalam Quran sebut, kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian lain ujian. Suami kita, ujian untuk kita. Kita, ujian untuk suami kita. Anak kita, ujian untuk kita. Kita, ujian untuk anak kita. Maknanya apa? Ini pentas dia. Yang kita akan menahan sabar, menahan marah, apa segala. So, macam mana nak bagi supaya ruang-ruang itu tidak dimanipulate oleh syaitan? Ini isu besar dalam keluarga yang paling tak suka tengok kebahagiaan. Sebuah keluarga, hubungan suami isteri adalah syaitanir rajim. Syaitan. Dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah tu sebut tu. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ada syaitan jabatan fakulti apa? Fakulti. Jabatan lah. Jabatan pemecah belah rumah tangga orang. Itu. Dia memang itu portfolio dia. Dia tak ambil yang lain. Orang semayang je lah semayang. Dia tak kacau yang semayang. Yang semayang jabatan lain. Dia jabatan apa dia? Kau kahwin je, kau bagi kau cerai. Kau bahagia, kau akan datangkan pemusuhan. Ada department tu. Kita tak ambil kisah musuh tu. Maknanya, mana ruang yang boleh dimanipulatekan oleh syaitan ni untuk apa? Biar hati kau pecah belah. Biar permusuhan, biar pergaduhan, biar dendam, biar. Ustazah cakap sungguhlah, syaitan lah musuh yang sangat nyata. Dia tak suka tengok kebahagiaan kita. Jadi, bila kita nak marah, bila kita nak sakit hati, bila kita rasa teruji, kat situ syaitan boleh mewujudkan apa dia? Macam-macam lah bisikan-bisikan. Tapi bila kita cepat-cepat sebut, Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Paling ringkas, tak payah sebut yang innaka antat tawwabur rahim pun tak apa. Sebab kita tak nak panjang-panjang sangat kan. Kadang-kadang panjang-panjang ni susah. Betul tak? Ya? Maknanya tak jadi kerja, tak masak sudah kan. Macam berzikir. Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina innaka antal. Jumpa orangnya, salah pula. Allahumma ghafir lana warhamna. Sudah je. Jadi ambil yang pendek-pendek ya. Apa dia? Kalau nak pendek lagi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ataupun tapi bila kita buat tu maksud kita dengan orang tu sekali. Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alayna. Hati kita tak sakit dengan dia. InsyaAllah. Ya Allah, ampunkan kami, rahmati kami dan terimalah taubat kami. Yang paling nak jaga apa dia? Jangan sampai sakit hati dengan orang tu. Kadang-kadang orang tu bukan orang lain, anak kita. Betul tak? Kita paling mudah sakit hati dengan anak kita ke ataupun anak orang? Anak kita. Ada tak orang yang datang merana? Kenapa? Sakit hati dengan suami orang? Tak ada. Yang ramai-ramai merana tu sakit hati kat siapa? Suami sendiri. Jadi, kena jagalah. Sakit hati dengan suami ni menyakitkan kita. Kita tak dapat nak melalui proses rumah tangga dengan baik. Syaitan memang kerja dia menanam dan menyuburkan rasa sakit hati tu. Sakit hati tengok. Kenapa kak? Tengok dia tergelak-gelak kat rumah tu. Sudah suami kita tergelak pun kita menyampah. Hari ni akak happy. Kenapa kak? Tengok dia migraine padan muka dia. Kan terbalik tu. Dia sakit gigi padan muka dia. Kenapa akak stres? Senyum-senyum kat rumah. Bahagia sangat. Terbalik dah. Kita punya apa? Indikator. Siapa punya kerja agak-agak? Syaitan. Syaitan ni rajim kan punya marah tu. Jadi, nak kena betulkan balik. Kalau sebagai suami isteri, patutnya kita seronoklah tengok suami kita bahagia. Kenapa kita sakit hati? Tahu tak apa? Kan ya, sakit hati kita. Tengok kita tak ada senyum. Macam-macam.
Benda tu memang kena lah. Suami pun kena belajar kat teknik-teknik ni kan. Kadang geram kat dengan suami-suami pun. Kan dia kalau program rumah tangga dia kena dua-dua hadir. Kan kadang-kadang suami dia tak alert secara teknikal untuk menjaga perasaan isteri. Dia kena belajar. Dia tak boleh anggap benda tu macam biasa je. Isteri-isteri ni memang macam tu. Dia suka diberi perhatian. Kalau boleh suami tu tahu berapa butir manik kat kepala tu, itu suami misali. Mana lawanya, hilang 2 lah, hari tu abang kira 14. Tu suami misali kat dia. Kan? Kita tak boleh terima yang orang lelaki tak macam tu. Ya, orang lelaki dia cukup fikir isteri dia lawa. Tak perlu tengok hari-hari pun tak apa. Sebab tu bila kita tanya, bang lawa tak bang? Dia tak pandang, dia kata lawa. Kita sakit ambil hati kita tu. Sebab kita tengok dia pandang ke tak pandang. Bang lawa tak bang? Lawa, dia pandang handphone dia lawa. Entah siapa yang lawa lah handphone tu. Kita tak boleh terima yang tu kan. Jadi suami kena berubah lah sikit. Kalau isteri tu, kadang-kadang suami-suami ni saya heran juga. Kalau kita pakai baju apa-apa kan, dia selalu kata baru beli ke? Dia ni kenapa? Tapi kan ini Ustazah cerita pengalaman Ustazah kan. Kadang-kadang kat rumah kita pakai macam-macam jenis baju kan. Tapi dia akan cakap, baru beli ke? Dia kata lawai baju ni baru beli ke? Padahal dah 10 tahun. Tapi sebab tak nak bagi sakit hati, kita positifkan, maknanya setiap kali kita pakai penampilan baru. Positif je lah. Walaupun kita rasa geram betul tengok 10 tahun. Sebelum ni apa yang dia pandang kan. Tapi itu memang orang lelaki. Kita je yang sangat, kita ingat semua dah. Ingat semua. Kita memang hebat. Semua kita ingat, Masya Allah. Ya? Maknanya kita teknologi tak boleh challenge kita. Ya, RAM teknologi semua takkan sama macam perempuan punya ni. Capacity memory. Tak ada lupa dah. Saya ingat bang tahun 1958. Sehari selepas maknanya setahun lepas merdeka. Ingat semua. Semua segar macam baru. Ya. Jadi kena ni lah. Maknanya sakit hati tu memang selalu kita cepat-cepat. Allahumma ghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Syaitan pun tak dapat. Sebab apa? Dia dah minta ampun pula dah. Ya, dengan Allah. Dia minta kasihan belas Allah pula. Tak dapat apa-apa lah. Jadi itu yang tadilah yang sahabat tadi sebut, ya, boleh kita sama-sama amalkan insya-Allah.